Azim, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita merafak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Kita sambung kitab Adabut Ta'ammuli Ma'al Quran karangan Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim. Katanya, wa huwa akhiru risalatin min Allah, وهو آخر رسالة من الله تعالى لأهل الأرض. Al-Quran itu adalah risalah yang terakhir daripada Allah kepada ahli dunia. Da'ahum fihi li nafsihi ala basirah, yang mana kitab itu mengajak mereka kepada Allah dengan menggunakan mata hati. Wa abana fihi kulla hadyin, dan Al-Quran itu menerangkan lagi setiap bentuk petunjuk. Wa auda'a fihi min kulli ilmin, dan menitipkan di dalamnya daripada semua jenis ilmu. Wa ja'alahu ajallal kutubi qadran, dan jadilah ia kitab yang paling tinggi kedudukannya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, Al-Quran adalah risalah yang terakhir yang diturunkan daripada langit untuk ahli dunia. Jadi sesudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sesudah Al-Quran itu selesai diturunkan dengan ayat yang terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah hari kamu dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Apabila ayat itu diturunkan, ayat dari suratul Baqarah, maka itu menandakan telah terputusnya wahyu daripada langit. Baik. Kemudiannya Al-Quran itu mengajak kepada Allah dengan menggunakan mata hati dan menerangkan setiap bentuk hidayah di dalamnya, dan di dalamnya semua pintu-pintu ilmu, dan Allah menjadikannya kitab yang paling tinggi kedudukan. Baik, sambung lagi. Wa auhallahu ta'ala bihi ila akhiri rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indama ammal fasad wa fataratir rusul wa qarubal ajal litashihi masiratil iman allati harrafatha al-jahiliyatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan Al-Quran kepada Rasulnya yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana kerosakan telah meratai dan terputusnya kerasulan, dan telah dekatlah kiamat, untuk memperelokkan perjalanan iman manusia yang telah diselewengkan oleh jahiliyah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, keadaan umat pada zaman jahiliyah begitu jauh daripada sumber hidayah dan cahaya. Kita tengok pada zaman itu perempuan begitu direndahkan. Perempuan begitu direndahkan. Anak perempuan contohnya dibunuh daripada kecil lagi. Wa'dul banat, penanaman anak perempuan itu biasa. Kemudiannya penindasan ekonomi golongan yang kaya raya kepada golongan yang miskin berlaku, dan beberapa perkara lagi. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan seorang rasul namanya Muhammad, dengan dibekalkan kepadanya wahyu yang terakhir, iaitu Al-Quran. Jadi ketika Nabi datang, kata Syekh, ketika itu yang pertama ammal fasad, kerosakan telah meratai.
kerosakan telah meratai. Tuan-tuan, bila kerosakan telah meratai, tak boleh buat apa. Tuan-tuan berani tak? Tuan-tuan pergi bayangkan ke Jeruk Madu Pak Ali, ada seorang tak pakai tudung, tuan-tuan pergi tengok, ni tak boleh ni, agama tak bagi tak pakai tudung. Cik bukan buat dosa yang sembunyi, cik sedang buat dosa terang-terangan. Tak pakai tudung, dosa terang-terang. Ada tak orang pergi tegur? Tak ada lah, pasal siapa pun tak boleh tegur dah. Orang yang tegur tu akan malu balik. Kerosakan telah meratai, tak boleh tegur lah. Tapi kalau semua orang tegur, dia jadi tak segan lah. Benda tu jadi tak segan. Tapi bila kita seorang tegur, bila dah meratai benda tu, jadi biasa. Wa fataratir rusul, yang kedua, keadaan pada zaman jahiliah mereka lebih teruk pada zaman kita. Ketika itu Rasul telah terputus. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zaman Nabi Isa sekitar 600 tahun. Lebih kurang jarak tahun Hijrah dengan tahun Masihi. Sekarang 2021, secara lebih kurang takrib dengan jarak 1443 Hijrah. Jadi lebih kurang jarak itulah jarak jauhnya perutusan para rasul. Sekitar 600 tahun umat tidak ada rasul. Zaman itu dipanggil zaman fatrah. Yang ketiga, ketika itu juga waqarubal ajal, telah dekat dengan kiamat. Dan kita ini lebih dekat dengan kiamat. Sambung lagi. فكان المعجزة الدالة على صدق يعني فكان القرآن المعجزة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد adalah mukjizat Al-Quran. Itu mukjizat yang menunjukkan atas kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa manba'al hidayah, ia adalah sumber pancaran hidayah. Wa masdar at-tashri' alladhi yajibu ittiba'uhu war-ruju' ilaihi, dan ia adalah sumber pensyariatan yang wajib mengikutinya dan rujuk kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, tertarik saya dengan satu kuliah baru ni di Mutiara FM yang disampaikan oleh sahibul fadilah, seorang ustaz yang terkenal. Beliau menyentuh tentang satu masalah khilafiyah, iaitu berkaitan dengan berzikir nama Allah secara mujarrad, nama Allah semata-mata. Jadi sebahagian golongan melarang kita berzikir nama Allah, 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 Allah. Tidak boleh, kata sebahagian daripada asatizah ini, kumpulan ini. Yang boleh adalah dengan mendatangkan perkataan lain untuk digabungkan dengan kata Allah. Subhanallah, subhan dengan Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar atau sebagainya. Tapi Allah saja tak boleh. Tapi saya tertarik dengan jawapan Al-Fadhil Ustaz ni. Memang seorang orang alim yang diiktiraf. Dia kata ada kumpulan yang sedang menjadikan Islam itu sempit. Sumber pensyariatan, sumber pengambilan dalil dalam Islam yang telah disepakati oleh para ulama ada 4. Al-Quran yang pertama, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama, kesepakatan ulama, yang keempat qiyas. Qiyas, apa yang tidak ada pada zaman ini yang sama dengan zaman dahulu dikiaskan. Contohnya pengharaman ayak ketum yang diminum secara berlebihan dengan arak. Jadi kiasnya sama-sama memabukkan. Okey, 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tiba-tiba ia bagaikan lebuh raya. Saya tertarik dengan perbandingan dia. Bagaikan 4 lorong lebuh raya, ditutup 3 lorong, tinggal 1 lorong.
Lorong Quran ditutup, lorong ijma' ditutup, lorong qiyas ditutup. Hanya digunakan hadis. Nabi tak ada pun zikir Allah semata-mata. Jadi dia ambil dalil melalui lorong hadis sahaja. 3 lorong lagi tutup, maka jadi sempit Islam. Saya jadi sempit. Sedangkan yang paling utama kena tengok dulu Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir di situ boleh jadi dengan hati, boleh juga dengan lidah. Dua, zikir sama ada bil qalbi dengan hati atau bil lisan dengan lidah. Ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah satu contoh teladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang inginkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya, menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Lagi, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat pada kamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau kufuri aku. Fadhkuruni, ingatlah aku. Aku tu siapa? Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah, namanya Allah. Jadi ingatlah aku, ingatlah Allah. Maka terlalu banyak dalil daripada Quran yang mengharuskan kita menyebut nama Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ulil albab, yang mempunyai akal, adalah orang yang mengingati Allah atau menyebut Allah sama ada berdiri, duduk atau ketika berbaring. Jadi sekarang dalil Quran ada, boleh sebut Allah, 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 tapi hanya digunakan satu lorong hadis. Maka dalam hadis tak ada, tak boleh zikir nama Allah semata-mata, kena kembang dengan perkataan lain. Maka yang ni juga jadi sempit lah, jadi sempit keadaan. Sebab itu jangan terlupa bahawa hadis itu adalah sumber, tapi jangan lupa atas daripada hadis adalah Al-Quran. Al-Quran. Sebab itu disebut sini wa masdarat tashri'. Dia adalah sumber pensyariatan, pengambilan segala dalil haram, halal, makruh, harus dan sebagainya. Situ akidah kita pun ambil di situ, di Quran dulu. Wa masdarat tasyri' alladhi yajibu ittiba'uhu warruju'u ilaihi, yang wajib kita mengikutinya dan kembali kepada Al-Quran itu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Jadi senang faham, pengarang sedang bercakap bahawa Quran adalah mukjizat yang menunjukkan atas kebenaran Nabi Muhammad. Quran adalah sumber pancaran hidayah, dan Quran adalah sumber pensyariatan. Sambung lagi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu man talal Qur'ana ala hadhihi al-ardi. Dan Rasulullah adalah yang paling awal membaca Al-Quran di atas muka bumi ini. Tak ada siapa pun yang lebih awal membaca Al-Quran melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu man 'allamahu, Rasulullah yang sebaik-baik yang mengajar Al-Quran. Wa afdalu man tadabbarahu wa tarjamahu ila amal, dan seafdal-afdal yang menghayati Al-Quran, mentadabbur, serta yang seafdal-afdal dalam menterjemahkan Al-Quran kepada amalan. Hatta ghada Qur'anan yamshi 'alal ard, sehingga jadilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah. Wa ballaghahu kama talaqahu min rabbil izzah, dan baginda telah menyampaikan Al-Quran seperti mana yang diterimanya daripada Tuhan yang Maha Agung. Baik, Nabi yang paling awal baca Quran, Nabi yang paling mahir dalam mengajarkan Al-Quran,
Nabi yang paling afdal menghayati dan menterjemahkan isi Al-Quran, sehingga Rasulullah dikenali sebagai Quranun Yamshi, Quran yang berjalan. Baik, Quran yang berjalan. Nampak Rasulullah tu nampak semua isi Al-Quran. Nampak Rasulullah nampak semua isi Al-Quran. Nampak kita, nampak Arsenal. Saya baru sembang ni, Liverpool pun tak bincang langsung. Baik, sambung. Wa awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu bitamassuki bi kitabillah ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan umatnya untuk berpegang kepada kitab Allah. Fartaqu bil Quran, fartaqau bil Qurani, maka mereka akan menjadi tinggi dengan Al-Quran. Min ummatin jahiliyatin ila khairi ummatin ukhrijat linnas, daripada umat yang jahiliyah kepada umat yang paling baik dikeluarkan kepada manusia. Kita, keagungan kita adalah sejauh mana kita dapat menjiwai Al-Quran, ya. Jadi alhamdulillah sekarang semakin lahir generasi-generasi muda yang menghafaz Al-Quran dan juga menguasai bidang-bidang keduniaan penting, yang jadi doktornya, yang jadi engineernya dan sebagainya, supaya penerapan Al-Quran itu meluas. Subhanallah. Kalau di Pulau Pinang sendiri, dia ada anugerah Hafiz Profesional. Setiap tahun dalam anugerah untuk para hufaz di Pulau Pinang, penghafaz Al-Quran, maka akan ada satu anugerah khas, Hafiz Profesional. Maksud dia seorang hafiz tapi dia bukan bekerja dalam bidang yang terlibat dengan keagamaan, bukan jadi ustaz, tapi dia jadi orang lain. Dia lawyer, dia engineer, atau dia doktor dan sebagainya. Ada anugerah itu. Subhanallah. Saya ingat kali terakhir yang saya hadir, seorang peguam syariah, ketua hakim di mahkamah syariah, seorang hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kena ada golongan ini, Dan semalam ada seorang sahabat, dia ustaz, ada doktor PhD, dan dia berjaya bawa anak murid dia dalam pertandingan robotik, tuan-tuan. Saya tengok di Facebook, saya pun tekan tengok, rupa-rupanya dia dah menang pelbagai anugerah antarabangsa dalam penciptaan robot ni. Jadi heran lah, satu orang agama tapi dia boleh melatih pula anak-anak murid di bawah dia, dan dia tu anugerah berpuluh-puluh. Subhanallah. Jadi kena ada orang yang macam ni, jadi kita akan maju dengan Quran. Generasi yang bekerja untuk dunia, tapi akhirnya bila sampai waktu dia tunduk sujud pada Allah. Yang ni kena semakin ramai. Baik, jadi ketika itu fartaqau bil Quran, mereka akan menjadi tinggi dengan Al-Quran. Wa kana kullu jilin min ajyalil muslimin yajidu fil Qur'ani hadithan liwaqi'ihi. Adalah setiap generasi daripada generasi umat Islam, mereka mendapati Al-Quran itu hadithan liwaqi'ihi, seakan-akan sedang bercakap tentang satu perkara yang realiti. Quran yang diturunkan pada Nabi 1004 tahun lebih yang lalu, Quran itu sekarang sedang bercakap tentang masalah yang berlaku di zaman ini, macam baru turun. Ghaddan, seakan-akan baru turun, masih segar. Hukum talak, hukum li'an dalam bab munakahat, hukum muamalat dan sebagainya, pusaka, seakan-akan ayat itu baru turun. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi generasi dahulu, generasi demi generasi mendapati Quran seakan-akan sedang bertutur tentang perkara yang berlaku di zaman itu, realiti yang terjadi. Wa islahan li hayatih, dan sebagai pembaikan kepada kehidupannya, kehidupan generasi-generasi ini. Wa ka'annahu yatanazzalu lahzata alaihim, seakan-akan baru sebentar tadi dia turun, baru satu lahzah, satu detik baru Quran itu turun. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, saya baca sebuah kitab Al-Muwaddih fi Tajwid, kitab berjudul Al-Muwaddih atau disebut juga Al-Mudih fi Tajwid dalam ilmu tajwid. Kitab ini karangan ulama Andalus, Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di situ beliau yang berada pada wafat sekitar tahun 400 lebih hijrah, beliau bercakap tentang kegelapan zamannya, bercakap tentang kegelapan zamannya. Mula zaman itu dikuasai oleh orang-orang yang meremehkan ilmu pengetahuan. Jadi yang saya nak bercakap ialah sekitar tahun 400 hijrah umat Islam mula merosot sikit. Dia mula turun prestasi umat Islam, mula tak seimbang, turun naik. Maka kenapa? Kerana Al-Quran, Al-Quran mula dijauhi. Abdullah Wahhab Al-Qurtubi dia bercakap tentang masalah lahnun khafi, masalah kesalahan yang tersembunyi dalam bacaan. Walaupun ia bab tajwid tuan-tuan, dia bermula di situ. Bila umat sudah tidak pandai baca Quran, okey, bermakna umat sudah jarang baca Quran. Kalau umat sentiasa dekat dengan Quran, akan lebih ramai lahir ulama Quran. Nampak? Bila umat sudah jarang baca Quran, maka jaranglah umat mentelaah Al-Quran. Bila jarang mentelaah Al-Quran, semakin sedikit generasi yang dalam hatinya memang generasi Qurani, orang yang ada Quran, yang betul-betul hidup dia Quran. Maka akhirnya nanti dia tak seimbang. Dia naik pembangunan akademik, ilmiah dalam bentuk keduniaan, fizik, kimia dan sebagainya, tapi bab agama dia turun. Fizik duk naik, kimia duk naik. Jadi dia melahirkan generasi yang tak seimbang. Rohani dia kurang, dia lemah tentu tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Yang ni yang kita tak mau. Kerana kita nak generasi itu jadi macam generasi dulu, Ibnu Sina dan sebagainya. Kalau dia tidak kagum dengan agamawan yang hebat seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Hujjatul Islam, pakar teologi, ahli falsafah, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kalau itu tidak mengkagumkan dia, sekurang-kurangnya dia sedang ada tokoh-tokoh besar Islam yang menyumbang pada dunia. Ibnu Sina, Al-Jabbarnya dengan kaedah Al-Jibra. Kemudian antara yang saya selalu sebut Ibnu Firnas, orang yang pertama memulakan cubaan untuk terbang. Dia mula terbang daripada menara Masjid Cordoba, Qurtub dalam bahasa Arabnya, Qurtubi maksud dia Cordoba. Dia mula terbang. Dicatatkan perkara ini, orang yang mula-mula attempt to fly, cuba untuk terbang, dia Ibnu Firnas. Barulah mai dua adik-beradik orang berjaya membina kapal terbang yang pertama. Tapi yang mula-mula Ibnu Firnas, cubaan untuk terbang. Sekali dia cuba, kemudian kali kedua dia cuba lagi. Cuma dikatakan dia tidak memperhatikan cara burung mendarat. Terbang okey dah, dia pakai macam sayap, belum ada kapal terbang. Tapi dia tak perhati cara burung bila nak turun, nak hinggap, menyebabkan kali kedua percubaan dia, kaki dia patah. Dan sesudah itu dia
tidak cuba lagi kerana dia sudah cedera teruk. Ketika itu dicatatkan umur dia lebih daripada 60 tahun, tuan-tuan. Ketika dia cuba tu umur dia lebih 60 tahun. Kita kalau 60 tahun segan nak buat apa dah? Nak tengok bola lah. Nak nasi kanak, nak buat apa dah, pencin lah, mau pencin. Baik. Jadi depa umur 60 tahun masih ada cubaan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Subhanallah. Jadi dahsyat. Kita panggil depa rijal, lelaki-lelaki. Subhanallah. Baik. Sambung no. Fastaqamat lahumul umur, maka jadi lurus segala urusan mereka. Wa taqaddamat bihimul hayah, jadi maju kehidupan mereka. Wa asbahu aqwiya'a wa ghairuhum ad-du'afa, mereka menjadi golongan yang kuat dan gagah sedangkan selain mereka lemah. Wa izza'a wa ghairuhum adilla, dan mereka menjadi golongan yang mulia dan selain mereka adalah golongan yang hina. Muslimin muslimat rahmati Allah, orang yang rajin baca Quran sepatutnya menjadi orang yang rajin juga menggunakan akal fikiran. Kita kena lahir golongan yang cerdik, tuan-tuan. Tanam dalam diri kita untuk jadi orang yang menilai tamadun ilmu tu. Kekayaan yang dibina tidak menghasilkan tamadun. Kita ada 2 juta, dia tak meninggalkan satu kebaikan. Tapi satu orang yang berada dalam bidang ilmu, dia hasilkan ubat bius, contoh anugerah Nobel. Orang Yahudi kalau tidak silap saya yang mencipta ubat bius yang pertama dapat anugerah. Nampak dengan ciptaan dia semua orang satu dunia dapat manfaat. Maka penting ilmu tu kena meningkat, ilmu kena meningkat. Jadi orang yang selalu baca Quran sepatutnya dia kena faham, dia kena bergerak ke arah ilmu dalam pelbagai bidang masing-masing, menyumbang supaya Islam jadi maju. Kita bukan perang dengan orang kafir lah ni dengan senjata. Kita nak anak-anak kita lah ni cerdik, berperang dengan mereka dengan kebijaksanaan. Jadi tokoh-tokoh besar yang membanggakan Islam, insya-Allah. Baik, sambung lagi. Wantasharat rayatul Qur'ani khafaqatan, dan lalu tersebarlah bendera Al-Quran itu berkibar tinggi. Khafaqah, tersebar dan dia berkibar tinggi. Khafaqah. Wa sata'a nurul Qur'ani 'alal akwan, berkilauanlah cahaya Al-Quran itu kepada seluruh makhluk. Thumma btada'a hadzal nur yakhfatu syai'an fa syai'an, kemudian bermula satu zaman cahaya ini mula sirna sedikit demi sedikit. Li zuhuri zahratid dunya, kerana zahirnya perhiasan dunia. Wat tanafusi fiha, kerana berlumba-lumba mencari dunia. Umat Islam mula hilang tamadun dan kemuliaan ya ketika dia mula tinggal Quran. Kemudian dia akan tinggal ketamadunan dia, dunia ilmu Baghdad dulu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita boleh bayang antara kitab yang dikatakan hilang adalah kitab Imam Asy-Syafi'i yang berjudul Al-Ab, kitab bapa. Yang hanya tinggal dan dibaca sampai ke hari ini adalah kitab Al-Um, kitab ibu. Al-Um maksudnya ibu. Al-Ab dikatakan hilang ketika pembuangan semua khazanah ilmu di dalam sungai ketika itu, sehingga air sungai menjadi hitam. Baik, jadi zaman tu dah berlalu, zaman Baghdad, Cordoba jadi pusat apa kita kata pusat ilmu. Ketika itu lahir agamawan, bahkan cendekiawan Islam pelbagai bidang. Masa tu subhanallah, adik saya kata sokonglah, salah ni salah kan orang Islam, mau salah mana pun orang Islam ke nak boleh. Saya kata saya sena. Dia kata tak apa, sokong orang Islam. Tak apa, saya sokong hak tu lah. Kalau salah borgol saya sokong lah. Baik, jadi tinggal ikut bola, ada nasib baik ada 2 orang tu. Baik, apa kata kuliah ke kuliah bola ni, sambung.
Jadi sungguh cahaya itu seperti kata Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim, dia mula surut, akhirnya dia mula hilang. Sebab utamanya tak lain tak bukan zahratid dunya, kerana keindahan perhiasan dunia, wa tanaffusi fiha, dan berlumba-lumba untuk mencarinya. Berlumba-lumba untuk mencarinya. Masuk yang sambung ila an al-amru, yani wasala al-amru ila ma wasala ilaihi fi hadhihi al-ayyam min madhahir al-bu'd 'anil Quran, sehinggalah kepada zaman ini perkara ini sampai kepada zaman ini, maka terlihatlah mazahiril bu'd 'anil Quran, bukti-bukti jelas, petunjuk-petunjuk yang nyata kejauhan kita dengan Al-Quranul Karim. Quran tu penting. Generasi dulu cerdik pandai, tapi Quran tak tinggal. Mereka cerdik tapi Quran tak tinggal. Sebab itu kita baca cerita Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur yang paling zalim dalam sejarah Islam, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi jangan lupa jasa dia. Jasa dia adalah nuqtatul i'jam. Nuqtatul i'jam, letakkan titik pada huruf, itu di bawah arahan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Asal mula Quran tak ada baris, tak ada titik pada huruf. Kena faham? Bila tak ada baris, tak tahu nak baca a, i, u, ba, bi, bu. Kulli, kullu, kulla, kullun, kullin, tak tahu kalau tak ada baris. Maka tugas itu diselesaikan oleh Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Mai Al-Hajjaj, jahat-jahat dia, bunuh orang puluhan ribu nyawa, tapi dia baca Quran 7 hari khatam, seminggu khatam. Kita seorang pun tak bunuh, 7 tahun tak khatam lagi. Nampak jauh. Dia bunuh orang puluhan ribu nyawa. Antara yang terakhir dia bunuh Sa'id bin Jubair. Jadi 7 hari khatam, tak apa. Tapi jasa dia yang besar adalah peletakan titik pada huruf-huruf Al-Quran. Bayangkan fa dengan qaf kalau tak ada titik. Kalau tak ada titik, ayah-ayah kita duk baca alam tara kai papa ala rabb, papa, bagilah keluar angin sikit, fa papa ala ra. Tu kalau tak buh titik atas fa, boleh kena tak? Tak kena. Fa dengan qaf, mana satu nak baca? Nun tak ada titik, ta tak ada titik, bayangkan. Tha tak ada titik. Nak buat macam mana? Ba tak ada titik. Semua sama, tulis sama. Sin shin tak ada titik, ha kha jim tak ada titik. Zaman Rasulullah tidak ada. Cuma tidak ditemui mushaf asal yang kita panggil sebagai mushaf al-imam, mushaf induk. Zaman Abu Bakar sempat himpunkan satu naskah dah ada pada zaman Abu Bakar. Pada zaman Uthman, naskah itu diambil oleh Uthman, minta daripada Hafsah binti Umar, kerana sesudah Abu Bakar wafat, Umar pimpin negara. Lepas Umar pimpin, naskah tu ada pada Umar, naskah yang dihimpunkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disimpan oleh Hafsah isteri Nabi radhiyallahu anha. Osman minta pada Hafsah nak buat. Jadi daripada mushaf itu, dengan penelitian sahabat-sahabat yang ada, datanglah mushaf Uthmani yang kita sebut. Satu disimpan oleh Sayyidina Uthman, tapi ada pendapat yang berbeza tentang jumlah yang dihantar pada negara-negara lain. Ada yang kata 4 lagi, semua ada 5 buah campur yang Uthman, ada yang kata 7, pelbagai pendapat. Baik, jadi yang ada pada Sayyidina Uthman pun tak jumpa sampai lah ni. Tak ada, tak tahu di mana. Akhir dikatakan pada tahun 800 Hijrah, mushaf al-imam, mushaf induk itu masih ada. Tapi sekarang wallahu a'lam. Tapi ulama-ulama rasmul
Quran, ulama-ulama penulisan Al-Quran menyemak mushaf-mushaf yang terdekat, kerana banyak lagi mushaf lain kurun pertama, kurun kedua memang tak ada baris, tak ada titik, jenuh. Okey, jadi yang mula-mula tak titik Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang mengarahkan Nas bin Asim dan Yahya bin Ya'mad untuk menyempurnakan tugas ini. Jadi jahat-jahat dia ada kecintaan pada Quran. Itu dia. Bahkan Umar bin Abdul Aziz kata, aku cemburu pada Al-Hajjaj kerana 3 perkara. Saya pernah cerita, saya ulang. Dia cukup sayang ahli Quran, dia cukup suka orang pandai Quran, Al-Hajjaj. Yang kedua, dia dengan ahli Quran dia sayang tadi. Yang kedua, dia cukup kerap baca Quran, dia banyak baca Quran. Dan yang ketiga, sebelum dia mati, dia berdoa, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Itu doa dia. Cuma saya nak abang, tokoh ni tokoh yang paling teruk, sehingga ada sahabat sebut pada nama dia laknatullahi alaih, laknat Allah atas Al-Hajjaj. Tapi baca Quran 7 hari khatam, 7 hari khatam. Kita baik, jauh tuan-tuan, kita jauh. Tu yang paling jahat. Yang hak jahat, hak lain. Imam Syafi'i khatam sehari 30 juzuk, Imam Abu Hanifah sehari 30 juzuk, Sayyidina Uthman baca 1 rakaat khatam 30 juzuk, Tamim Ad-Dari 1 rakaat khatam 30 juzuk, sahabat-sahabat yang lain. Paling banyak yang disebutkan oleh Syekh As'ad As-Sagharji dalam kitabnya Ta'zimul Quranil Karim, disampaikan bahawa ada seorang ulama di Palestin ketika itu, disebutkan oleh Imam Al-Qustulani, dikatakan dia mengkhatamkan Quran sehari 15 kali. Tuan boleh bayang, 30 juz. Allah seakan-akan biarkan dia pada satu masa tu macam dihentikan saat untuk dia. Dia macam duduk satu alam la zaman, alam yang tak ada zaman, tak terlibat dengan waktu. 15 kali khatam. Itu cerita yang disebutkan oleh para imam yang lebih awal. Jadi tak apa, cuma saya nak abang, bila rajin baca Quran, dia akan jadi bersinar. Anak-anak kalau rajin baca Quran, kawan-kawan saya dulu di sekolah yang cerdik, yang skor semua pagi-pagi masuk, balik lepas sembahyang subuh, kami duduk asrama sampai masuk kelas dulu. Habis subuh, pelajar-pelajar yang cerdik ni, yang cendekiawan ni, mereka akan baca Quran. Kelaziman dia duduk baca Quran. Tuan-tuan tengok di Ma'had Al-Mashhur Al-Islami sekarang, mengetua mengadu tak ada masalah langsung. Ma'had Al-Mashhur Al-Islami balik pulang, malam mengkit tahajud tuan-tuan, 4 pagi ayah duk tengok bola anak tahajud. Seorang anak murid saya Taranum ke sekolah tu. Jadi bila dia balik, sangat berbeza. Jadi depa dekat dengan Quran lain, dan jadi cerdik kan. Orang yang insya-Allah jadi cerdik. Jam mencemburui, tak bagi kita sambung sikit, tapi saya rasa kita berhenti dulu Ustaz untuk azan, no? So, kita sambung balik sikit. Boleh? Sambung sikit insya-Allah. Wa kullu mu'minin wa'al Qur'ana 'aqlu. Dan setiap orang beriman yang akalnya itu menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran, arafa annahu la khalasa li hadhihi al-ummah mimma hiya fihi min hadhihi al-baliyat illa bil 'audati ila ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim minal Qur'anil Karim. Dan setiap orang beriman yang akalnya memelihara Al-Quran, mengagungkan, memuliakan Al-Quran, akan mengetahui bahawa tidak ada jalan kelepasan, tidak ada jalan keluar untuk umat ini daripada segala musibah yang umat ini sedang berada di dalam musibah itu, melainkan
mereka kembali kepada keadaan Rasulullah dan sahabatnya pada Al-Quranul Karim. Jadi untuk kita lepas daripada segala ujian ini, mesti kita balik kepada keadaan sahabat Rasulullah, bagaimana mereka mengagungkan dan memuliakan Al-Quran sehingga mereka menjadi umat yang sangat dahsyat. Zaman Sayyidina Umar, Islam menakluk 1/3 dunia. Bahkan dikatakan oleh sebahagian muarrikhin, ahli sejarah, bahawa zaman Umar ini lebih utama daripada zaman Iskandar Zulkarnain. Dikatakan wilayah yang dikuasai itu adalah sangat besar. Subhanallah. Baik, jadi apa yang sedang kita berada ini adalah sudah pasti kerana jauhnya kita dengan Al-Quranul Karim. Sambung lagi. Oleh itu mula sikit-sikit mengaji, habis mengaji, baca terjemahan, habis baca terjemahan, praktik sikit-sikit. Sebab itu dulu guru-guru ajak mengaji. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab karangan seperti Jamalul Qurra, karangan As-Sakhawi, mereka menyebutkan sunnah guru dulu mengajar Al-Quran 5 ayat, 10 ayat, tak lebih. Cara guru ajak anak murid main baca 5 ayat, habis banyak 10 ayat, tak banyak-banyak, baca dengan teliti. Dan bukan hanya baca tapi juga amal. Kita hari ni nak baca banyak, guru saya dia ajak makcik-makcik, dia ada di Malaysia, jadi dia ajak makcik-makcik. Dia kata, saya ajak makcik-makcik satu hari satu huruf sudah. Makcik-makcik bukan nak, bila sampai satu tahap kita segan untuk berubah. Segan untuk berubah tu masalah. Kita kata ain macam ni, man zalladhi yashfa'u ain, man zalladhi yashfa'u ain, duduk di tengah kerongkong, dia tak berubah. Yashfa'u in, yashfa'u in, 3 tahun duduk yashfa'u in. Ustaz nak tabuh takut, jerkah pun takut, sakit jantung tak ada terus. Dia main mengaji pun tak apa. Jadi dia kata, saya mengajak ni satu huruf cukup bagi dia faham, tak payah banyak-banyak. Baik, jadi dulu sikit, Sayyidina Abu Bakar sikit, beberapa ayat praktik. Dia antara yang paling lambat hafal, Abu Bakar As-Siddiq. Pasal dia hafal sekali dengan buat dulu apa yang dia hafal. Oh tuan-tuan, bukan senang. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada benda ghaib. Nak buat dosa, raqib atid ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah satu lafaz pun dilafazkan melainkan ada raqib dan atid. Beriman pada benda ghaib, dia percaya ada benda ghaib, antaranya malaikat ghaib. Dia tak buat dah benda jahat, pasal cukup baru ayat tu baru. Kalau dia betul-betul beramal, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda ghaib. Allah tak nampak, ghaib. Allah ada tapi tak nampak lagi. Allah tengok ni aku cerita pasal orang. Tuan-tuan, ayat tu pun tak lepas lagi, belum sampai 130 juzuk, baru mula Baqarah, baru tak boleh beramal dah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi sebab itu Abu Bakar dia lambat hafal, pasal dia nak bagi dapat dulu pengamalan itu. Jadi kita jauh tuan-tuan, baru mula alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah, yang tu gagah sikit boleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang diberikan kepada mereka infakkan, yang tu boleh. Tapi selagi tak lepas hak awal, duk tunggu tu, jadi yang tu yang susahnya. Baik, jadi kalau kita kembali kepada keadaan Rasulullah dan sahabat dalam mengagungkan Al-Quran, dalam menegakkan isi-isinya, menterjemahkan sehingga jadilah tamadun mereka dahsyat. Madinah yang kecil tapi digeruni oleh lawan,
sehingga berjaya menawan kerajaan besar seperti Rom dan Parsi, dua kuasa utama pada zaman itu. Maka kita nampak mulianya umat bukan kerana kita dapat mengejar mereka dari sudut ketamadunan duniawi, tapi sejauh mana kita patah balik cari Quran dulu, duduk pegang Quran dulu, baru pelan-pelan baru kita boleh sampai kepada tahap yang lalu. Baik, sambung. Wa ta'ziman li kitabillahi azza wa jalla, dan sebagai mengagungkan kitab Allah, wa ta'diyatan li wajibin nasihatil mansusi alaihi, dan untuk menyempurnakan kewajipan nasihat yang dinaskan atasnya fi hadithi Tamim ad-Dari, dalam hadis ad-Dari, Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman, kata sahabat, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah, wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasulih, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pimpinan-pimpinan orang Islam, wa ammatihim, untuk rakyat awamnya, wa ghairatan minni, dan juga kecemburuan, yakni aku rasa tercabar, ayyuqassiran nasu fil amali bihi, manusia sedang meringan-ringankan untuk beramal dengan Al-Quran, walima ra'aitu minat ta'addi ala hurmatihi, dan apa yang aku lihat daripada pelampauan mereka dalam menghormati Al-Quran, yakni pelampaian mereka sehingga mereka tidak menghormati Al-Quran. Hadza min janibin, ini di satu sudut, wa min janibin akhara, dari sudut yang lain, lima raaitu min basyairin nur, apa yang aku lihat daripada berita-berita gembira, sinaran-sinaran cahaya, allati bada'at taluhu fil ufuq, yang telah mula bersinar di ufuk, min zuhuri jilis sahwati alladhi bada'u yuqbiluna ala kitabillah ta'ala tilawatan wa hifzan, dengan zahirnya generasi yang mula tersedar dari kelalaian, yang mula menuju ke arah kitab Allah, sama ada pembacaan ataupun hafazan. Wada'tu hadhihi silsilata al-mujazata, maka aku letakkan, aku karangkan rantaian-rantaian yang ringkas, kaifa yuhyil Qur'anul Karim al-muslimina, bagaimana Al-Quran itu menghidupkan orang-orang Islam, allati tu'assilu wa tufa'ilu, yang ia adalah asal yang mengukuhkan huquq al-Quranil Karim, hak-hak al-Quranil Karim. Fama kana min haqqin lil Quran huwa wajibun alaina, dan apa yang menjadi hak Al-Quran ia wajib ke atas kita, yajibu an naquma bihi, yang wajib kita berdiri menegakkannya, raja'a itharatil himam, mengharapkan kembalinya perhatian, wastinhadil azaim, dan kembali bangkitnya keazaman. Baik, muslimin muslimat rahmati Allah, sampai situ cukup. Syekh terang panjang. Kata Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim, penutup dah, dia kata macam ni, dia kata, pasal apa aku karang kitab ni? Pasal apa aku karang kitab ni? Dia karang beberapa kitab. Tajuk besar dia Kaifa yuhyil Qur'anul Karim al-muslimin, bagaimana Al-Quranul Karim dapat menghidupkan kembali orang Islam, yakni menghidupkan hati-hati orang Islam. Dalam tajuk besar ini, bagaimana Quran dapat menghidupkan orang Islam, ada beberapa buah buku, beberapa kitab yang dia karang, antaranya Adabut Ta'amul Ma'al Quranil Karim, adab bermuamalah dengan Quran. Jadi pasal apa dia karang? Satu, dia sebut awal tadi, wa ta'ziman li kitabillah, satu nak memuliakan kitab Allah. Yang kedua, dia nak menyempurnakan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Tamim ad-Dari. Nabi kata agama itu nasihat. Saya suka kita kena sentuh sikit hadis ni, pasal takut orang salah faham. Ad-dinun nasihah,
agama itu nasihat, Nabi kata. Mubtada dengan khabar lah, ad-dinu an-nasihah. Qulna, sahabat tanya, kami bertanya, liman, untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Okey, orang Melayu faham nasihat ni hampir tegak lah bagi nasihat, hampir tashkil. Orang Penang panggil apa? Hampir haria, bukan haria, bukan haria, dia panggil ada istilah tak mau keluar, dia makan nasi kanak boleh keluar. Dia kena sotong 2 ekor RM100 tu dia keluar lagi ya. Dia tak keluar istilah tu. Orang Melayu faham nasihat lah. Jadi dia akan faham, dia takut. Sahabat bertanya Nabi, nasihat ni untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Allah pun kena nasihat ke? Sudah. Celaru kan kalau dia faham ke tu. Jadi seolah-olah kita perlu nasihat Allah yang maha betul, maha benar. Silap. Perkataan nasihat daripada perkataan an-nushu, ikhlas, jernih. An-nushu, nun sahha, nushu. Maka maksud menasihati Allah, nasihat pada Allah, maksudnya adalah, saya petik di sini, beriman dengan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, kemudiannya beriman dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dan membersihkan Allah daripada sifat-sifat ketidaksempurnaan. Itu maksud dia. Jadi faham ini, nasihat untuk Allah bukan kita menasihati Allah, dah. Allah maha benar. Maksud dia kita beriman pada Allah, menyembahnya yang satu, beriman dengan segala sifatnya dan sebagainya. Okey. Yang kedua, dia kata nasihat untuk siapa lagi? Nabi jawab, wali kitabih, nasihat untuk Quran. Kalau kita faham bahasa Melayu, kita kena pergi betul Quran. Sedangkan Quran kalam Allah. Allah maha betul, maha benar. Maka maksud nasihat pada kitab Allah, beriman dengan kitab Allah, beriman bahawa ia diturunkan Allah, dia bukan kalangan manusia, dia bukan karangan manusia, dia adalah daripada Allah, kalam Allah. Mengagungkannya, membacanya, memperindahkan bacaan, dan seterusnya. Jadi maksud nasihat bagi kitab Allah adalah beriman dengan kitab Allah. Yang itu paling utama. Wali rasulih, kiyah sendiri. Nasihat pada Rasulullah, fahamlah, iaitu beriman pada Rasulullah, mengaku dia Nabi dan sebagainya. Kemudian yang dua yang ujung ni, adakah dia bermaksud sebaliknya, nasihat untuk pimpinan Islam dan nasihat untuk orang awam Islam ini? Maka nasihat untuk pimpinan Islam, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin fama'unatuhum 'alal haq. Nasihat untuk mereka adalah tolong mereka atas benda yang betul. Tuan-tuan, ini kena buat. Siapa pun yang kita undi, siapa pun yang sedang berkuasa, selagi dia buat benda yang betul sekarang, apa benda yang dia buat tu betul. Contoh dia suruh vaksin, kita nampak betul, fatwa pun keluar, okey, walaupun ada orang tak setuju, terpulanglah. Maka bila benda tu betul, ma'unatuhum, tolong. Jangan kata aku tak sokong dia dulu, dia ni orang lain sokong dia. Tak boleh ya, pasal dia buat benda betul, ikut. Wa ta'atuhum fihi, taat pada mereka pada benda yang betul, yang benar. Wa amruhum bihi, dan suruh mereka dengan benda yang benar. Wa nahyuhum 'anil batil, larang pimpinan-pimpinan ini daripada benda yang batil. Nampak tuan-tuan? Ini tugas kita. Tugas kita nasihat pada pemimpin, maksud dia kalau benda tu benar, suruh mereka buat. Saya cadangkan YB, kita kena buat yang ni. Rakyat kawasan kita ni banyak miskin dan sebagainya, kena buat satu pusat untuk pengagihan makanan percuma dan sebagainya. Contoh, larang mereka benda yang batil, benda yang salah. Kena larang mereka, jangan buat benda ni. Baik, itu maksud nasihat pada pimpinan. Jadi yang ni sesuai lah dengan yang Melayu faham, iaitu menasihati pimpinan. Okey. Kemudian ammatihim, nasihat pada awam orang Islam. Maksud dia, wa amman nasihatu li'ammatil muslimin, adapun nasihat kepada umum orang Islam, maka menunjukkan kepada jalan yang baik dunia dan akhirat. Tolong mereka atas sampai benda yang baik.
wasatru auratihim, tutup keaiban-keaiban umat ini. Maksud dia, apa yang perlu ditutup daripada orang Islam, dia sembunyikan benda tu, kita tutup. Benda yang dia malu, dia tersalah dan sebagainya, dia malu, kalau terzahir, tutup rahsia-rahsia yang tak elok ni. Dan tutupkan segala lubang-lubang, sumbat segala lubang-lubang yang nampak di situ ada kekurangan. Nampak umat ni kok ni kurang, maka kita tolong tampung kot tu, tampung. Nampak duk main budaya dadah contoh kawasan kita tolong kot tu. Mula kena buat kempen, baca khutbah hak nu tolong kot ni. Jadi itulah maksud nasihat kepada umat Islam. Jadi secara umumnya hadis ni, tiga yang pertama bukan bermaksud nasihat. Untuk Allah kita tak patut nasihat, bahkan Allah lah yang maha mengatur kehidupan kita. Untuk kitab Allah, untuk Rasul, itu bukan bab nasihat dalam bahasa Melayu. Tapi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, untuk pimpinan dan juga untuk orang awam, ia pandu mereka ke jalan yang benar dan sebagainya, saling tegur menegur. Itulah maksud nasihat. Nasihat dalam bahasa Melayu sesuai. Okey, jadi Syekh kata, aku karang kitab ni nak sempurnakan makna hadis ni lah. Makna hadis ni saling nasihat menasihati. Kemudian Syekh kata, yang ketiga, aku rasa tercabak tengok sebahagian manusia tak beramai dengan Quran dan mereka tak hormat pada kemuliaan Al-Quran. Contoh macam saya cerita itulah, tak spek mata atas Quran, tak boleh tu. Kita nak pergi mana ambil spek mata, tak boleh. Quran dia tak boleh tindih-tindih. Quran tidak boleh ditindih-tindih, tak boleh. Walaupun letak kertas atas Quran, tak boleh. Hukumnya haram, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dan ramai lagi ulama. Walau qalaman, walaupun satu batang pen tak atas Quran, tak boleh. Yang ni yang kadang-kadang orang kita tak faham. Dia main ambil buku matematik anak, dia tak atas Quran, tak boleh, haram. Maksud dia, kalau Quran tu Quran yang 30 juzuk tanpa terjemahan, itu yang kita maksud dia mushaf yang 30 juzuk tanpa terjemahan. Ambil tudung ni tak boleh. Itu hukumnya adalah haram, tak boleh. Lain kalau dia tak macam ni, berdiri, Quran, buku matematik, buku fizik dan sebagainya, itu tak apa. Pasal itu dia tak tindih. Wad'u syai' 'ala al-mushaf, hukum dia masuk bawah tajuk meletakkan sesuatu atas mushaf, tak boleh. Spek mata ke pen, walaupun kertas, tak boleh. Ada orang tanya saya, kalau penunjuk boleh tak? Penunjuk, dia baca Quran, penunjuk dia tak tengah ni, boleh tak? Boleh, pasal bukan dia menghilangkan kemuliaan Al-Quran, cuma dia nak tanda, tak apalah, tak tengah ni, lipat elok-elok. Hak ni tak spek mata, maksud dia, kalau kepala kita ada seorang main tak spek mata atas kepala kita, tentang siapa? Dia tak, memang dia tak atas kepala kita spek mata. Samsing dia ni no. Ataupun dia ambil kertas tak atas kepala kita. Ambil JC tak atas kepala kita. Tak hormat lah, tak hormat. Jadi benda yang penunjuk tak ada masalah lah. Cuma salah satunya yang saya ada tulis juga berkaitan dengan jangan lipat mushaf. Jangan lipat ni layar muka surat ni. Thanyul atraf, dipanggil thanyul atraf, melipat hujung. Kepak. Yang tu selalu saya pesan, jangan lipat. Nanti kita akan masuklah bab-bab ni, kerana buku ni dia, kitab ini yang kita baca ni memang dia terlibat dengan persoalan-persoalan ni. Baca Quran masa haid, baca Quran masa tak ada wudu, kemudian hukum ambil upah mengajar Quran, banyak lagi lah hukum baca Quran, berlagu, dia terlibat dengan hukum hakam. Cuma kita duk terjemah tu tak habis lagi. Awal tu insya-Allah. Saya cepat sikit dah nanti. Okey, boleh insya-Allah. Jadi oleh kerana Syekh tengok satu sudut kot sudut tu, orang mula lalai daripada mengamalkan Quran dan tidak menghormati Quran. Satu sudut yang lain, Syekh nampak sudut baik dia kata dah mula nampak cahaya terbit. Dah mula nampak cahaya sedang terbit dengan lahirnya jilis sahwah. 8 bab 3 no lajak saya ni.
generasi yang baru tersedar. Maksud dia generasi Quran ni mula bangkit dah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kau ramai dah ni. Di USIM, kalau tak silap saya, di USIM, fakulti paling ramai yang masuk tahun ni fakulti Al-Quran dan Sunnah. Yang ramai. Bidang lain pun ada lah. Bidang usuluddin, syariah, tapi antara yang paling ramai bidang Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling ramai. Tak apalah, alhamdulillah kita pun seronok. Saya tak tahu di kitab ni, kalau tak silap memang bidang Quran juga paling ramai. Jadi generasi ni duk bangkit. Maka bila generasi ni mula bangkit, Syekh kata aku kena tulis lah satu benda, nak habaq mereka yang ni tak boleh, yang ni boleh. Jadi Syekh antara sebab dia tulis kerana apa? Kerana dah ada generasi yang bangkit ini. Baik. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung. Saya ingat saya baca pedekah sikit lah, nanti bulan depan baru kita masuk tajuk dah. Kalau tidak kita tak habis lagi noh. Saya pedekah sikit laju sekali habis clear insya-Allah. Lepas tu baru kita masuk tajuk hak mula-mula, mustahabbut tilawah wa makruhatiha wa makruhatuha. Apa yang sunat dalam pembacaan dan apa yang makruh pula dalam pembacaan. Dia masuk bab tu. Apa yang sunat dalam pembacaan dan apa yang makruh. Nanti kita masuk insya-Allah. Tapi insya-Allah sekali lagi kita habis mukadimah dulu. Okey, ada soalan tak sebelum kita berhenti? Tidak semayang. Yang baik daripada Allah yang lemah kurang, senak terlemah kurang, saya minta maaf saya terlajak sikit. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami kebahagiaan dunia ya Allah. Kurniakan kami ketenangan hati di sini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakan untuk kami pintu-pintu rezeki duniamu dan jadikan di dalamnya keberkatan ya Allah, sehingga kami tidak sayang untuk membantu hamba-hambamu yang kesusahan dengannya ya Allah, membantu mereka-mereka yang kesempitan dengannya ya Allah, mengangkat maruah Islam ya Allah, membantu pusat-pusat yang memerlukan bantuan dengannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sana, tenangkan hati kami di sana, kurniakan untuk kami kekayaan yang sebenar-benarnya di sana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.